Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini Malaysia Now telah keluarkan satu rencana dalam bahasa Inggeris yang saya boleh hurai sebagai bermaksud UMNO dan DAP tidur satu bantal tapi mimpi lain-lain. Ini memang benar. Masa DAP bersama Semangat 46 dulu tahun 90 pun boleh dikatakan DAP dan Semangat 46 tidur satu bantal tapi mimpi lain-lain. Semangat 46 mempertahankan ketuanan Melayu. DAP pula mempertahankan Malaysia. Jadi memang mimpi lain-lain dari tahun 90 lagi dulu masa dengan Tengku Razali. Dan semasa tahun 99 apabila Barisan Alternatif dilancar untuk menghadapi pilihan raya bulan November tahun 99 tu juga DAP dengan PAS tidur satu bantal yang bernama BA, Barisan Alternatif, tapi mereka pun mimpi lain-lain. PAS mempertahankan hudud, PAS mempertahankan negara Islam. Hanya PAS janji sekira mereka menang pilihan raya bulan November tu, PAS tidak akan push untuk hudud ataupun negara Islam. Dan DAP tetap mempertahankan Malaysia dan negara sekular. Juga mimpi lain-lain tapi berpakat untuk pilihan raya sama macam tahun 90 bersama Tengku Razali Semangat 46 dulu. Same. So, apabila kerajaan perpaduan lah, kita panggil kerajaan perpaduan, ditubuhkan pada bulan November tahun 2022, setahun setengah dulu, UMNO menyertai kerajaan Pakatan Harapan. Tapi UMNO masih tidak bertolak ansur tentang perjuangan Melayu ataupun tentang Islam adalah agama persekutuan ataupun bahasa Melayu adalah bahasa kebangsaan ataupun artikel 153 di dalam Perlembagaan Malaysia di mana orang Bumi Putra diberi keutamaan dan sebagainya. UMNO tidak maknanya buang semua tu. Matlamat perjuangan masih sama, masih kekal. Tapi cuma tidak akan ditimbulkan sebagai isu. UMNO tidak akan insist ataupun UMNO tidak akan menekan bahawasanya Pakatan Harapan kena utamakan Islam, Pakatan Harapan kena utamakan Melayu, Pakatan Harapan kena utamakan bahasa kebangsaan. Pakatan Harapan kena mempertahankan artikel 153 dan sebagainya. So the fundamental perjuangan untuk UMNO Barisan kekal, tapi tidak akan jadikan sebagai isu di dalam relationship, di dalam persahabatan di antara UMNO ataupun Barisan Nasional dan Pakatan Harapan. Terutama sekali di antara UMNO dan DAP. Dia tidak akan ditimbulkan dan menjadi sekatan. Tapi, at the back of their mind, isu tu masih kekal. UMNO masih kekalkan perjuangan Melayu. UMNO masih mempertahankan Islam. DAP masih mempertahankan Malaysia. Meritokrasi. Dan bukan keutamaan untuk mana-mana satu bangsa. Dan juga DAP tekan kepada secularism atau negara sekular bukan negara Islam. Dan DAP tolak bulat-bulat hudud dan hukum syariah. Mereka nakkan hukum ataupun undang-undang federal, undang-undang parlimen, bukan undang-undang negeri yang berpandu kepada Islam. Itu semua has not changed. Oleh kerana kita berkawan, kita tidak kompromi atas matlamat perjuangan, asas perjuangan. Ini kita kena faham.
kita rasa oleh kerana sekarang UMNO sudah duduk dengan DAP, maka UMNO mempertahankan agama Buddhis. UMNO mempertahankan bahasa Cina, bahasa ataupun bahasa Mandarin. Tidak. No change. So the thing is, ini satu electoral pact ataupun satu coalition government yang berdasar kepada convenient. Maknanya convenient diutamakan dan matlamat tu diletak sebagai nombor 2. So this kind of relationship merata dunia ada di Italy. Di Italy dulu Socialist Party dengan Christian Democrat menubuhkan kerajaan. Boleh bayang tak? Socialist Party atau Communist Party dengan Christian Democrat. Christian Democrat tu samalah macam PAS. Cuma PAS tu bukan Islamic Democrat sebab dia mempertahankan sistem raja. Dia mempertahankan sistem monarki, bukan sistem republic. Itu je beza. So, all over dulu tahun 2010 di England, apabila Conservative Party tak cukup kerusi untuk bentuk kerajaan, mereka bentuk satu kerajaan gabungan atau kerajaan perpaduan bersama Lib Dem, Liberal Democrat. Tapi untuk satu penggal. Just for that one itu. Bila ada pilihan raya sekali lagi, mereka bertanding 5 penjuru, 6 penjuru. Mereka tak buat pakatan. They did not have electoral pact. They only had coalition government. So kita masih musuh tau. Kita masih akan lawan tau. Pilihan raya akan datang. Cuma sekarang ni kita berpakat bentuk kerajaan dan kita ketepikan matlamat perjuangan kita. Sebab Liberal Democrat ni dia punya asas perjuangan beza jauh dengan Conservative Party dan juga dengan Labour Party. Ideologi berbeza sangat-sangat. So this is something kita kena faham. We expect magic. Tak ada. There's no magic. Even UMNO duduk dalam kerajaan. So anyhow, isu dia sekarang yang sebab apa Malaysia Now keluarkan rencana tersebut ialah kerana isu ni lah. Isu stokin dengan kalimah Allah. So mereka kata, mengikut artikel Malaysia Now, nampak sangat yang perhubungan di antara UMNO dengan DAP ni tak solid. Memang tak solid. Memang tak solid. You tak boleh harap UMNO ni nak terima semua yang DAP nak ataupun DAP juga terima semua yang UMNO nak. It will not happen. So kalau kita berfikir demikian, kita ingat, kerana UMNO dah baik dengan DAP, maka UMNO akan telan saja apa DAP bagi, DAP juga akan telan saja. No, maknanya awak ni jahil lah dari segi politik kalau awak berfikir demikian. Lebih baik jangan cakap daripada awak cakap dan awak dedahkan kejahilan awak. Itu pandangan saya lah. Anyhow, kita ketepikan isu perhubungan DAP dengan UMNO. Kita cerita tentang orang Melayu. UMNO orang Melayu, PAS orang Melayu. Dalam PKR pun ada orang Melayu. Parti Amanah pun orang Melayu. So kita, we talk about maknanya orang Melayu, either orang Melayu Perikatan Pembangkang iaitu Bersatu PAS atau orang Melayu dalam kerajaan iaitu Amanah, UMNO dan juga PKR ramai juga Melayu. So what's wrong? Nampak sangat orang Melayu, orang bukan Melayu, terutama sekali orang Cina ni ada masalah. Why? Sebab apa? Sebab apa? Isu kecil, isu remeh seperti kalimah Allah atas token tu. Is a molehill. Sebab apa menjadi mountain? Sebab apa isu yang remeh dibesarkan? Hoi, isu token ni macamlah orang pergi bom Kaabah. Cara reaksi orang Melayu. Awak kena faham. 20 tahun dulu, Tun Dr. Mahathir Mohamad, masa tu Perdana Menteri, telah berkata, masalah orang Melayu ni sangat emosional dan sangat feudal. Orang Melayu bukan macam orang Cina. Orang Cina ni pragmatik.
Orang Cina ni tahu keutamaan ialah membina ekonomi. Untuk memperkuatkan kekayaan negara dan kekayaan peribadi. Not only the country's economy, but your personal wealth. Itu keutamaan orang Cina. Tapi orang Melayu ni, dia orang tak kisah. Orang Melayu ni, dia kalau dia marah ni, orang Melayu ni, dia rela bakar kelambu kalau marah nyamuk. Orang Melayu ni, mereka ni banyak menang sorak, tapi kampung tergadai. Ini juga pandangan ramai orang lah, bukan saja Mahathir. So, Malaysia satu emotional, and ada kala Malaysia ni boleh dikatakan tidak berfikir dari segi pragmatism. Mereka akan letak emosi dulu, and the Malays also, orang Melayu ni juga hysterical tentang isu-isu yang rapat dengan close to their heart. Isu Raja-Raja Melayu, isu keutamaan orang Melayu, isu Islam, isu bahasa kebangsaan dan sebagainya. Kalau ini dinampak sebagai dicabar, orang Melayu akan emosional. Jadi kalau kata, yelah tapi emosi ni nak bawa ke mana? Ini kes marah nyamuk bakar kelambu, tak apa. Tak apa. Macam apa ni Ketua Pemuda UMNO kata, biar kita mati berdiri daripada kita hidup berlutut. So better we die standing rather than we live on our knees. So mati is better than hidup tau. Ini mungkin kita kata ini ego, tapi no, that is the mindset orang Melayu. Nah, sebab apa orang Melayu ni sensitif sangat? Sebab apa benda yang orang bukan Melayu, orang Cina anggap sebagai benda remeh, tapi bagi orang Melayu tidak. Oh, isu kalimah Allah Tauhid bukan isu remeh, ini serius ni. Ini istiar perang terhadap Islam. Declaration of war. Sebab apa orang Melayu? Ini kerana boleh dikatakan salah orang bukan Melayu. Bila orang Melayu ni, orang bukan Melayu ni sentiasa serang Islam, maka orang Melayu akan menjadi sensitif, sangat-sangat sensitif. Sebab you dah banyak kali, dah lama sangat you duk serang. Kita ambil contoh. Awak kata, oh bila masa ni orang bukan Melayu serang Melayu ke serang Islam. Kita ambil contoh. Lim Kit Siang, Lim Guan Eng, even Karpal Singh dulu. Mereka kata mereka tidak bertolak ansur langsung dengan Islam. Lim Kit Siang, Lim Guan Eng, dia orang pernah keluar kenyataan. Sekira PAS memerintah, sekira Islam memerintah, orang bukan Islam akan dizalimi. Rumah ibadat orang bukan Islam, agama Kristian, agama Hindu, agama Buddhis, rumah ibadat mereka akan dimusnahkan, akan dirobohkan. Kalaulah orang Islam memerintah, kalau PAS memerintah. Orang yang memperjuangkan Islam sama dengan Taliban, sikap Taliban, perangai Taliban. Ini mereka kata terhadap orang Melayu. Walaupun dia mungkin dia orang ni serang PAS, tapi dia orang serang juga Melayu dan Islam. Jadi orang Melayu ni rasa mereka ni under siege, sedang diserang. Dan DAP juga kata matlamat mereka yang tercatat di dalam dia perlembagaan parti DAP juga tercatat bahawa saja DAP ni mempertahankan meritokrasi. DAP mempertahankan Malaysia. DAP memperjuangkan dan mempertahankan secularism, secular Malaysia. Ulang banyak kali dan sudah berulang bertahun-tahun. For years, you repeat for years. Perjuangan DAP secularism, DAP menentang Islamic State, DAP menentang hudud, DAP menentang syariah.
DAP tak mau artikel 153. DAP nak meritokrasi. Semua bangsa sama. Tak ada keutamaan untuk orang Melayu. Dan sebagainya. DAP yang cakap. Dan mereka cakap banyak kali. Dan mereka cakap sudah lama. Sudah beberapa tahun mereka ulang benda ni. So, bagi orang Melayu, DAP telah membuktikan yang mereka ni musuh kepada Melayu, musuh kepada Islam. Dan walaupun PAS misalan sertai Barisan Alternatif dan kemudian Pakatan Rakyat, tapi dengan syarat, DAP bagi syarat, kita terima awak sebagai ahli gabungan, tapi dengan syarat awak kena ketepikan perjuangan Islam awak kena ketepikan hudud, awak kena ketepikan Islamic State, awak kena terima bahawasanya Malaysia ni negara sekular dan kita guna undang-undang sekular, bukan undang-undang hudud dan sebagainya. So PAS pun terpaksa tunduk kepada kehendak DAP. Kalau tak, jangan sertailah gabungan pembangkang. So PAS pun sikit sebanyak terpaksa bertolak ansur atas perjuangan. Tapi DAP tak. DAP tak bertolak ansur atas perjuangan. DAP kata perjuangan kita begini kekal. Awak kena ketepikan perjuangan awak. Awak kena tolak ansur atas perjuangan awak. Kita tak. Kita mempertahankan perjuangan kita. Kita tak beranjak seinci pun. Tapi awak kena ketepikan semua kalau awak nak berkawan dengan saya. Ini cara DAP layan PAS. Juga cara DAP layan Semangat 46 tahun 90. Ini bukan cerita baru. So orang Melayu sudah boleh katakan mentality, mindset orang Melayu ni, kita kena jaga ni DAP. Kita boleh kawan dengan DAP. Tapi kita berkawan dengan DAP dengan syarat mereka, bukan syarat kita. Kita tak boleh letak syarat. Dia letak syarat, awak nak kawan dengan saya, ini syarat dia. Kita kena terima. Kalau kita tak terima, berlaku macam dulu. DAP tutup Pakatan Rakyat, buka Pakatan Harapan sebab PAS tak mau terima syarat DAP. Apa syarat DAP? Syarat DAP, mereka nak suruh PAS ni lawan Sultan Selangor. PKR lawan Sultan Selangor. DAP lawan Sultan Selangor. Dalam isu ni, Menteri Besar Selangor. Mereka nak Wan Azizah Menteri Besar Selangor. Sultan tak mau. Sultan Selangor tak perkenan Wan Azizah. So DAP ni mempertahankan Wan Azizah sebagai Menteri Besar. PKR juga mempertahankan. Tapi PAS bertolak ansur. PAS beri Sultan 3 nama. Satu darinya ialah Azmin Ali. Jadi Sultan terima Azmin Ali sebagai Menteri Besar Selangor. Itu yang DAP mengamuk. Sebab PAS ni tak bersatu dengan PKR dan dengan DAP untuk nak lawan Sultan Selangor. Bagi satu nama, Wan Azizah, take it or leave it. Oh, PAS tak boleh. Kita tak boleh main take it or leave it dengan Sultan Selangor. Jadi oleh kerana tu, DAP tutup. Lim Kit Siang tutup Pakatan Rakyat, buka Pakatan Harapan supaya PAS boleh ditendang keluar. Jadi maknanya, you nak berkawan dengan DAP boleh. Tapi syarat-syarat dia. Kalau DAP kata kau lawan Sultan Selangor, kau kena lawan tau. Kau tak lawan, kita tendang awak keluar. So that is how DAP treats their partners. So UMNO kena tahu. Kalau UMNO nak berkawan dengan DAP, atas syarat DAP. Bukan atas syarat UMNO. Kalau UMNO kata kita ni nak boykot KK Supermart, DAP kata no. Kau janganlah boykot. So sekarang ni, bila ketua pemuda UMNO ni nak insist yang mereka boykot tu, DAP of course upset lah. DAP kata itu bukan yang kita nak. Awak kena ikut apa yang kita nak. This is the problem really. So you kena faham, boleh berkawan dengan DAP, UMNO ke tak kisah siapalah, tapi make sure you faham dengan syarat tu.
So the problem is orang Melayu ni memang marah walaupun DAP atau orang Cina anggap ni isu stokin dengan kalimah Allah ni kecil je, minor issue je. Sebab apa dibesar-besarkan? Is kerana ni bertahun-tahun, since tahun 90 lah, bukan baru punya cerita ni. We are talking about lebih dari 30 tahun. DAP ni, relationship dia dengan orang Melayu ni one-sided. One-sided. Iaitu kita berkawan, syarat saya menentukan syarat. Jadi bila orang Melayu kena bully ni dengan DAP, dan orang Melayu yang berkawan dengan DAP pun terpaksa tunduk kepada DAP, dan DAP banyak keluarkan kenyataan menunjukkan yang perjuangan mereka ni anti-Melayu, anti-Islam. You kata, oh DAP bukan anti-Melayu, anti-Islam. Bukan anti-Melayu, anti-Islam macam mana? Bila awak kata kita nak meritokrasi, kita tak mau keutamaan untuk orang Melayu, dan kita dah guna bahasa Inggeris sebagai bahasa utama dalam Malaysia, kita nak adakan sekolah Cina, pendidikan Mandarin, kita tak mau Cina ni dipaksa pergi sekolah kebangsaan, belajar bahasa Malaysia. Bila you buat ucapan macam tu, you tentang negara Islam, you tentang syariah, you tentang hudud, you mempertahankan secularism. Bila you duk cakap macam tu, gambaran you diberi ni, you tidak sensitif tau kepada kehendak orang Melayu. You tahu orang Melayu ni very emotional, orang Melayu ni very sensitif. You sudah lukakan hati orang Melayu. You cakap, you tak lapik. You are not careful with what you say. You say kasar bahasa you. Orang Melayu suka tak suka, lantak engkau lah. Bila you layan orang Melayu macam tu, of course orang Melayu akhirnya akan rasa DAP ni malah fide. Tidak ada niat baik. Dan bila berlaku isu, walaupun you rasa isu kecil, misalnya stokin lah, kalimah Allah lah, kasut ni, dan sebagainya, orang Melayu ambil ni sebagai isu besar. Sebab orang Melayu nampak ni bukan sebagai isolated incident. Ini bukan maknanya one-off incident. Incident ni is a series of incident. Bertahun-tahun. A series of incident, dan satu daripadanya ialah stokin kalimah Allah. Satu daripada the series. So orang Melayu lihat ni sebagai satu lagi cabaran kepada Islam. One more. Dari banyak. So this is why reaksi orang Melayu sedemikian. Dan you kena faham. Apabila orang Melayu ditekan, orang Melayu kena push, akhirnya orang Melayu akan bangun dan lawan balik. Dan sekarang ni orang Melayu dah mula lawan balik dah ni. Isu kampung baru Cina nak jadikan kampung warisan. Isu bakute, nak adakan makanan warisan. Dan sekarang ni isu stokin. Ini, a build up of many issues yang orang Melayu lihat sebagai satu lagi dari banyak cabaran terhadap orang Melayu oleh orang bukan Melayu, terutama sekali orang Cina DAP. So this is your fault lah. Jangan salah Melayu lah. Sebab bila dah 30 tahun lebih awak layan Melayu macam tu dan Melayu terpaksa ikut apa awak nak. Sampai satu masa orang Melayu bangun kata enough is enough. This ends here. And now we are going to fight you back. This is very dangerous. This is very dangerous. Sebab sekarang orang Melayu tidak lagi mau terima layanan yang mereka telah terpaksa terima selama lebih dari 30 tahun. Orang Melayu sudah bangun dan kata, we are going to fight you back. So, maybe orang bukan Melayu, terutama sekali Cina, orang DAP, mungkin mereka kena fikir panjang lah. Sebab apa hari ni orang Melayu sudah macam no longer has patience. Orang Melayu ni macam dah tidak sabar lagi. Is kerana dah terlampau lama orang Melayu terpaksa terima layanan yang mereka anggap sebagai layanan buruk dari
terutama sekali DAP. Assalamualaikum, salam sejahtera, dan bagi mereka yang merayakan hari raya esok, selamat hari raya Aidilfitri.